Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Madam Nick. Okey, perkongsian Madam Nick pada kali ini adalah sambungan daripada video semalam yang mana semalam Madam Nick menunjukkan penggunaan rubriks di dalam Google Classroom. Okey, jadi video pada kali ini adalah untuk create rubriks, reuse rubriks dan juga import rubriks daripada Google Sheets. Okey, so kita mula. Okey, di sini Madam ni ada satu salinan rubriks yang telah diterima daripada pensyarah sumber untuk diguna pakai bagi menilai PowerPoint project. Okey, so kita create lah satu contoh ya. Okey, pergi kepada classwork seperti biasa. Okey, kemudian klik create. Okey, kita create assignment. Okey, masukkan title ya. Masukkan title terlebih dahulu. Okey. Kerana apabila kita masukkan title, barulah button rubrics yang berada di sebelah kanan itu diaktifkan. Okey, PowerPoint project. Okay, instruction. Okey, tinggalkan instruction, sekadar contoh sahaja ya. Okey, so lihat di sebelah kanan ya, kita akan ada rubrik. Okey, dan kita boleh tambah rubrik. Okey, so kita ada 3 pilihan di sini. Create rubrics, reuse rubric dan import from sheet. Okey, so kita akan mula daripada pilihan yang pertama iaitu create rubric. Okey, so apabila kita memilih untuk create rubric, so kita akan mendapat satu paparan baru. Okey, yang mana kita boleh mengisi kriteria untuk penilaian projek tersebut. Okey, dan penerangan kepada penilaian tersebut, kepada kriteria tersebut. Okey, markah dan tajuk kepada markah tersebut dan penerangan untuk setiap markah yang kita akan masukkan. Okey, sebagai contoh. Okey, so arahannya di sini adalah add the criteria you use to evaluate student work as well as any performance level or description you want to include. Okey, so kriteria kita masukkan markahnya, kemudian penerangan lah. Okey, dan pelajar akan menerima satu salinan rubrik bersama dengan assignment mereka. Okey. Okey, so kita akan klik use scoring. Okey, sebab apabila kita menggunakan rubrik, satu ruang pemarkahan akan disediakan lah. Okey, dan susunan markah boleh mengikut susunan menaik ataupun susunan menurun. Okey, daripada markah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah ataupun yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Okey, so ikutlah pada preference masing-masing ya. Okey, so Madam Nick tinggalkan sebagaimana default iaitu descending. Okey, jadi Madam Nick akan pindahkan ya daripada dokumen kepada rubriks. Content, bermula daripada content. So prosesnya akan mengambil masa yang panjang lah sebabkan kita perlu copy paste satu-satu lah ya. Okey. So masukkan description, paste. Okey, yang itu adalah poinnya adalah 5. Okey, level title kita boleh letak sendiri ya. Mungkin kita nak letakkan mereka yang mendapat markah penuh ini sebagai excellent. Okey, kita boleh tambah ya, tambah level sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Okey, in case kita ada tersilap, okey, kita tercopy level 3 instead of level 4, so kita boleh adjust kembali. Okey. So Madam ni akan teruskan ya sehingga habis. Okey, so siap. Okey, untuk menambah kriteria yang seterusnya, kita boleh klik kepada add criterion. Criterion. Okey, tambah di situ. Okey, so kriteria yang seterusnya adalah slide creation. So kita klik sahaja. Okey, copy and paste sahaja. Kalau ada description boleh masukkan. So macam biasa kita akan mula daripada 5. Okey, masukkan label title lagi sekali, excellent. Okey, kemudian kita copy and paste description. Okey, so siap. Okey, dan kita akan ulangi proses yang sama. Ataupun cara yang mudah adalah sekiranya pemarkahan level pemarkahan itu sama sahaja, iaitu 1 sehingga 5, 5 sehingga 1. Okey, so Madam ni akan delete dahulu yang ini. So apa yang Madam ni akan buat adalah sangat mudah.
kita akan duplicate sahaja. So kita akan dapat satu. Okey, so tukar sahaja tajuknya slide creation. Okey, untuk level markah tidak perlu lagi. Cuma kita perlu ubah description kerana description adalah berbeza bagi slide creation. Okey, gantikan sahaja ya, copy and paste sehingga habis. Okey, cukuplah ya. Sebagai contoh, kita gunakan dua kriteria sahaja. Okey, so markah ini adalah 5. Markah penuh di atas juga adalah 5. So total markah adalah 10 seperti yang tertera di atas. Okey, so sekarang rubrik kita telah siap. Okey, ini contoh sahaja ya. Sekiranya ingin terus menambah kriteria, so bolehlah add criterion. Okey, so save. Okey, so now kita telah sedia dengan assignment kita. Okey, so markah telah direkodkan. Okey, pastikan poin yang berada di dalam group assignment, di dalam assignment yang kita ingin berikan kepada pelajar sama ya dengan yang berada dalam rubrik 10 dan 10. Okey, assign. Okey. Alright. So inilah rupanya. Apabila kita klik kepada assignment tersebut, so akan keluarlah bahawa assignment ini mempunyai rubrik, dua kriteria, markahnya adalah 10. Okey, so apakah rupa bentuk rubrik sini? Okey, setelah pelajar mula menghantar dan kita ingin mula menanda ataupun memberikan markah kepada pelajar. Okey, so madam ni ada satu contoh di sini yang telah siap, yang mana terdapat 27 kriteria, jumlah markahnya adalah 100 dan kerja yang perlu dihantar adalah sebanyak 4. Okey, so kita tengoklah contoh. Okey, so pemberian markah ini juga masih belum siap disebabkan masih terdapat beberapa file yang madam ni belum buka dan belum lihat. Okey, so ini contoh ya. So, sebenarnya level markah juga bergantung lah ya. Boleh 3, boleh 2, boleh 5, bercampur-campur, boleh tidak ada masalah. Kita yang tetapkan, kita yang tentukan. Okey, apakah bentuk pemarkahan yang ingin kita berikan kepada assignment-assignment tersebut. Okey, kepada projek pelajar. Okey, so ini terdapat perbezaan kerana terdapat beberapa assignment lah yang perlu disiapkan. Penggunaan word processing software, presentation software, video presentation dan spreadsheet software. Okey, so madam ni baru melihat word processing Word document mereka. Okey, so markahnya beginilah, kita letakkan sahaja. Okey, kita klik sahaja dan markah itu akan diubah secara automatik. Dan sekiranya kita terlupa apakah description, so kita boleh bagi setiap level pemarkahan tersebut kita klik sahaja. Okey, dan kita akan dapat penerangan di sini, dan sekiranya kita ingin terus menekan juga boleh ubah di sini pun tidak ada masalah. Terus markahnya akan direkodkan secara automatik. Okey. Alright. Okey, so kita akan pergi kepada cara yang kedua. Sekiranya kita telah mempunyai rubriks, okey, dan kita masih ingin menggunakan rubriks untuk kelas yang seterusnya ataupun untuk projek yang seterusnya, rubrik yang sama. So kita boleh memilih untuk menggunakan reuse rubrik. Okey, contoh seperti biasa kita akan masukkan title. Okey, kemudian button rubriks akan diaktifkan. So kita boleh klik di situ dan kita boleh pilih untuk reuse rubrik. So untuk reuse rubrik, okey, sekiranya kita mempunyai lebih daripada satu rubrik, so beberapa rubrik akan dipaparkan. Okey, kita boleh klik dan kita boleh preview dahulu sebelum memilih, dan sekiranya kita bersetuju, kita ada lagi pilihan ya untuk select and edit. Katakanlah kriteria telah ditambah, mungkin projeknya bertambah, okey, requirements yang bertambah, instruction yang bertambah, so kita nak tambah kriteria, so boleh pilih untuk select dan edit, ataupun sekiranya kita berpuas hati dengan apa yang ada, kita boleh pilih select. Okey. Okey, select dan edit akan membawa kita kepada paparan yang sebelum ini, yang mana kita boleh menambah kriteria, kita boleh menambah label markah dan sebagainya. Okey, sekiranya tiada perubahan, save. Okey, so siap. Poin di atas pastikan tally ya dengan yang di bawah 10 10. Okey, supaya pelajar tidak terkeliru. Okey, so settle, boleh assign kepada pelajar, boleh schedule ataupun boleh save as draft. Okey, so cara yang ketiga, okay, kita terus kepada cara yang ketiga ya. Okay, so create assignment. Okay, so pilihan yang ketiga, contoh PowerPoint.
projek yang ketiga. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. So button rubrik telah diaktifkan. So bolehlah kita klik. Dan pilihan yang ketiga adalah import from sheet. Okey, untuk import from sheet, walau bagaimanapun kita harus menyediakan di dalam Google Sheet terlebih dahulu. Sekiranya kita telah menyediakannya di dalam Microsoft Excel, kita perlu ubah format tersebut kepada Google Sheet. Jadi untuk mudahkan kerja, why not kita terus mula daripada Google Sheet. So di mana kita boleh pergi kepada My Drive. Okey, kemudian pilihlah folder untuk kita masukkan atau simpan rubrik tersebut. Okey, so madam ni ingin menggunakan folder classroom kelas yang tersebut. Okey, untuk mudah kita retrieve kembali. Okey, okey, so new Google Sheet. Okey, from blank spreadsheet. Okey, create and share. Okey, so terdapat beberapa peraturan lah yang mesti kita ikuti apabila kita ingin create rubrik daripada Google Sheet. Okey, so antara peraturannya adalah okey, so lihat dengan teliti ya. Okey, mungkin madam ni akan kongsikanlah perkataan wajib ni di dalam komen. Okey. Alright, so di sini nampak ya. Okey, mungkin madam ni akan besarkan sedikit. Okey, 200. Alright. Okey. So ini adalah peraturan-peraturan yang mesti diikuti sekiranya ingin menggunakan pilihan import from sheet. So di dalam sheet tersebut kita akan pindahkan sahaja. Okey, so baris pertama mesti ditinggalkan dan dimasukkan ayat ini. It is recommended that you do not edit rubrics in spreadsheet format. Okey, so madam ni tak tahu kenapa, tapi memang sekiranya perkataan ini tidak ada, sekiranya satu ayat ini tidak ada, okey, Google Classroom tidak akan import daripada sheet okey dengan berjaya. Okey, kemudian version V1.0 okey -s. Okey, mesti ada. Okey, kemudian kita akan mulakan dengan criterion title. Okey, yang ini required ya. Kemudian criterion description. Okey, kemudian bermula daripada B5 kita akan masukkan point. Okey, level title, kemudian description. Okey, contoh di bawah ya. Okey, so madam ni akan guna yang barulah ya. Okey, yang ini ayat wajibnya, so copy. Okey, copy. Kemudian madam ni akan paste di sini. Okay, paste. Okey. Kemudian okey, madam ni pilih untuk paste value sahaja. Okey. Okey, so tengok balik ya. Okey, criterion title. So title kita tadi yang pertama adalah content. Okey, yang mudahnya ialah madam ni boleh copy sahaja semua sekali. Copy terlebih dahulu. Okey, paste special value sahaja. Okey. So yang pertama adalah criterion. Okey. A3 criterion. A3. Okey, mesti masukkan kriteria. A4 description sekiranya ada. Okey, dalam kes madam ni tidak ada. Ini adalah description. Okey, kemudian point, level, description. Okey, description berada di B7. So letakkan di B7. Madam ni akan move saja ya. Ini mudahnya menggunakan Google Sheet. Okey, so B7. Okey, di sini. Okey. Tinggal satu ya. Okey. Alright. So setiap level. Okey. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian madam ni akan copy markahnya. Okey. Markah di mana? Okey, markahnya di B5. Okey, bermula daripada B5. So, di sini. Okey, paste special jugalah value sahaja. Okey, kemudian masukkanlah penerangan. Okey, seperti mana kita masukkan di dalam rubrics yang kita sediakan melalui Google Classroom tadi. Okay, so very good. Cuma yang ini adalah sekiranya kita ingin create rubrics daripada sheet terlebih dahulu. Okay, disebabkan ini lebih mudah untuk kita copy and paste. So good, fair and last one is poor. Okay, that's it. Alright, so nak copy yang seterusnya. So kita akan guna rule yang sama ya, kedudukan yang sama.
copy. Okay, so Madam ni akan bermula copy daripada situ. Edit. Paste special, paste value sahaja. Okay, yang ini. Okay, so yang ni kita akan move. Okay, line selepas kriteria description untuk kriteria, kemudian point value, edit title, okay, kemudian description. Okay, dah. Yang ini kita copy. Okay. Dia move. Sorry. Copy, paste. Okay. So, bolehlah tambah lagi dan seterusnya mengikut susunan yang sama ya. Okay. So, ingat perkataan ayat yang pertama dan kedua, okay, row 1 dan 2 mesti diisi dengan ayat wajib tersebut. Kemudian kita akan diikuti dengan kriteria, penerangan kepada kriteria tersebut. Okay, point, okay, level title dan description. Okay. So, inilah rupanya. Okay, setelah kita siap. Okay, so di sini Madam ni akan letakkan dia sebagai contoh rubric. Okay, untuk mudah cari. Okay, that's it. Okay, so bolehlah kita tutup setelah selesai. Okay, so pergi balik kepada Google Classroom. Okay, so pilih untuk import from sheet. Okay, so import from sheet. Okay, so ada satu contoh rubric. So tekan, boleh add. Okay, so settle. Okay, so boleh save. Okay, syarat yang lain adalah apabila kita create ataupun copy paste ke dalam Google Sheet, pastikan kita hanya copy value dia sahaja supaya kita tak membawa bersama segala formatting yang akan menyebabkan terdapatnya masalah apabila kita ingin import kepada Google Classroom sebagai rubrik. Okay, tapi kita boleh fix balik sebenarnya, tidak ada masalah sekiranya kita apabila kita menekan butang save keluar perkataan error, so dia akan nyatakan, dia akan highlight error tu di bahagian mana. Sekiranya area tu di bahagian point, mungkin dia tidak dapat membaca point tersebut sebagai number tapi dia membaca sebagai text. So kita, apa yang perlu kita buat hanyalah kita masukkan kembali nombor tersebut. Okey, ulang kembali proses yang sama. Okey, maksudnya kita ulanglah sebagaimana kita buat secara manual, okey, bukannya secara import. Okey, kita letakkan kembali number tersebut. Alright. Okey, itu sahaja. So save. Okey, sekarang kita punya rubrics. Okey, so tekan. Alright. So yang ini adalah import from sheet. Okey. Alright, so itu sahaja perkongsian Madam Nick mengenai rubrics di dalam Google Classroom. Okey. Sekian, terima kasih. So, sebarang pertanyaan boleh masukkan dalam komen. InsyaAllah Madam Nick akan jawab.